Okey, untuk masukkan data dalam graf ni, kita ambil je lah yang atas ni, kita tambah sedikit. Yang ini, macam biasa. Okey, okey. And then kita nak tambah kat mana? Tambah sebelum ni kita tambah dekat sini kan untuk kita buat fitting. Kita tambah dekat bawah je lah. Sebelum kita buat label tu, kita buat AX, pakai paksi X lah. Scatter, kita nak panggil mana? New data point. Okey. Lepas tu kita nak letak new underscore predict. Okey. Lepas tu kita nak letak size dia lah. Punya size. Okey. Sama dengan 100. Okey. Lepas tu kita terus letak lah kalau kat atas ni size apa warna color dia blue. Lepas tu label dia apalah. Kali ni kita letak color je adalah red supaya berbeza lah. And then kita labelkan dia sebagai data predict. Data ataupun prediction data. Tak kisahlah. Data predict. Okay. Dan kita nak tengok lah. Hopefully dia akan keluar lah. Kita tengok ada masalah tak. Tak ada masalah kali ni. Dan dia predict dekat sini. Dekat sini dia predict pada bulan 8 segini. Dekat sini sepatutnya pada bulan 8 yang lahir adalah sebanyak berapa tadi? 36,320 orang lah. Jadinya adakah betul prediction tersebut? Kita terus je lah buat. Yang last sekali, bila kita dah buat ni, kita nak compare. Okay, sebenarnya kita dah ada actual data. Actual data. Okay. Actual data sebenarnya berapa? Kalau kita tengok dalam sebelum ni kita tengok daripada data tersebut, actual datanya adalah 38,987. Okay. Dan kita nak kira dia punya percentage difference. Percentage underscore difference. Kita buat satu variable lah. Absolute. Okay. Kita panggil actual data. Actual. Actual mana actual data? Tolak. New predict. New underscore predict. Okay. Lepas tu, kita bagi. Macam biasalah ni matematik lah. New underscore predict. Okay. Darab dengan 100. Okay. Dan kita nak print lah result dia sebut print. Okay. Percentage. Panjang difference between actual data and ANN prediction. Okay, salah eja pula. Prediction. Okay. Macam biasa, kita panggil dia lah. Kita gunakan comma je lah. Panggil yang atas tu. Percentage. Keluar tak? Underscore difference. Okay. Comma. Kita letak percentage. Mana percentage? Mana? Okay. Macam tu je lah. Okay. Dan kita run. Okay. Jadinya apa yang kita dapat kat sini?
dia punya percentage difference adalah 7.34. 7.34% daripada data asal. Besar ke kecil? Bolehlah. Okey. Jadinya bila kita dah dapat ni, kita dah tahulah. Jadinya berdasarkan model kita tersebut, dia punya percentage different daripada nilai asal 30 apa tadi? 36,000. Sebenarnya actual data adalah 38,000. Okey. Jadinya kalau boleh kita nak kurangkan lagi kita punya percentage different ni lagi kecil, lagi baguslah. Lagi kecil, lagi bagus. Okey, bagaimana kita nak kecilkan kita punya percentage different ni? Kita kembali kepada model kita tadi. Kita kembali kepada model kita yang asal. Mana kita punya model? Okey, mana kita punya model? Kita terlepas. Selepas ni, kat sini. Lepas ni bermodel. Mana lah? Tak jumpa. Kat sini lah. Apalah 2-3 kali lalu pun tersalah. Okey. Model yang ini adalah model yang kita buat. Okey. Model yang kita buat. Antara yang boleh kita ubah. Okey. Antara yang kita boleh ubah. Apa yang kita nak. Okey. Ini data yang asal ni lah. Ada yang kita boleh ubah dengan model ini. Macam-macam sebenarnya boleh kita ubah. Okey. Yang pertama kita boleh ubah dia punya neuron. Okey. Kalau sebelum ni neuron kita ada 2 layer. Okey. Layer pertama 15, layer kedua 20. Mungkin nak tambah layer 3 dan 4 dan sebagainya, tak ada masalah. Ataupun kita tambah kita punya bilangan neuron tersebut. Sebelum 15 je. 15 mungkin sikit sangat. Kita jadikan berapa? 100, 200, 300. Mungkin kita nak tambah berapa? 50 lah. Tak ada masalah. Nilai berapa pun yang kita cubalah. Kita cuba jaya. Contohnya nak ini berapa? 50. Okey, yang ni 100. Okey, kita run balik semula, kita tengok percentage difference tu berubah ke tidak. Okey, ni contohnya lah. Ataupun kita nak ubah dia punya activation function. Okey, activation function untuk layer 1 kita pakai sigmoid. Untuk yang kedua kita pakai ReLU. Kita ada activation function apa? Sigmoid, ReLU, Tans, Softmax dan sebagainya. Boleh cuba kalau nak ubah. Kita punya activation function. Juga kita boleh ubah kita punya ini, optimizer. Okey. Kita juga boleh ubah kita punya optimizer dan kita boleh juga ubah kita punya loss function. Okey. Jadinya yang paling mudah mula-mula kita ubah dia punya Dia punya neuron dululah. Kita tambah neuron tersebut. Adakah dengan bertambahnya neuron tersebut dia punya reduce ke tidak? Okey. Okey, sekiranya reduce, baguslah kan? Okey, jadinya kita ubah apa pula lagi? Macam tadilah, sama ada kita nak ubah activation function. Okey, kita ubahlah. Katalah daripada sigmoid kita ubah dua-dua pun value. Okey, tiba-tiba naik. Kita ubah baliklah kepada sigmoid. Yang ini pula, bagaimana nak ubah tu? Kita kena carilah bagaimana menulis dia punya bagaimana nak menulis sama ada sigmoid, kita tulis sigmoid macam ni, value kita tulis macam value tu lah. Kalau kita nak tukar kepada tan ataupun liquid value ataupun softmax, boleh cari. Ataupun optimizer. Optimizer kita ada apa sebelum ni optimizer? Kita ada macam-macam. Yang sini saya gunakan adalah MSE. Maksudnya MSE. Main optimizer. Ini MSE ni adalah loss. Saya gunakan ADAM. Okay. Adaptive Moment Estimation. Okay. Untuk loss saya gunakan MSE. Kalau nak gunakan MAE ataupun Uber loss, bolehlah cuba untuk tukar kita punya model tersebut supaya kita boleh dapat nilai yang ini, nilai last kali ini lebih kecil lah. Lebih kecil daripada nilai asal yang kita buat. Macam itulah. Bagaimana kita nak train kita punya mesin ini ataupun kat sini adalah kita punya neural network. Okey, boleh cuba dan sekiranya ada masalah kita boleh berbincang dan bertanyakanlah soalan. Okey.